Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Kesihatan bukan isu main-main, isu kesihatan antara hidup dan juga mati. Dan isu kesihatan itu keutamaan dan isu kesihatan itu perlu diberi peranan. Besar atau kecil, peranannya harus digemling bersama-sama. Apa kompas menteri dan kementerian? Pastinya banyak hal-hal dan juga isu-isu terutama berkaitan dengan hospital sesak, penjawatan kaki tangan dan sebagainya. Tetapi menjelang Belanjawan 2023, pastinya tinggi harapan demi kelangsungan, penambahbaikan dan juga peningkatan. Hari ini saya bersama-sama di studio Menteri Kesihatan Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani. Isu-isu dan juga hal-hal dalam Kementerian Kesihatan ini adalah isu-isu rakyat. Pastinya ia adalah isu yang dibawa setiap hari. Bagaimanapun apabila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan atau kementerian-kementerian lain, kesihatan ini antara kementerian yang mempunyai peruntukan dalam belanjawan yang tertinggi setiap tahun pastinya. Bukan apa seperti yang saya nyatakan di awal tadi, ia mungkin berkaitan dengan hidup dan mati rakyat. Itu isu utamanya. Tetapi YB, beberapa hari lagi Belanjawan 2023 akan dibentangkan dalam sidang Parlimen di Dewan Rakyat. Bagaimana YB mengharapkan supaya Belanjawan 2023 ini menepati titik Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahawa ada graf peningkatan yang baik dalam Kementerian YB? Baik, terima kasih Ihsan. Bagi saya, kalau kita cerita tentang pengharapan ya, so bila kita meletakkan harapan, kita kena faham kenapa harapan itu diletakkan. Yeah. Seperti yang Ihsan sebut tadi, Kementerian Kesihatan adalah kementerian yang penting. To me, untuk essential kementerian ya. Dia kalau tak ada kementerian ni, dia berkaitan dengan tadi hidup dan mati. Okay. Bukan itu saja, kementerian ini juga sebenarnya adalah kementerian, kalau kita lihat ya, dia adalah kementerian yang kedua besar selepas daripada Kementerian Pendidikan. Jadi orang kata besar tu, perkataan baru sekarang mega lah, orang kata mega ministry. Okay. So dalam keadaan macam tu, dia ada beberapa perkara yang kita kena tengok dan kita kena letakkan, bukan saja harapan tapi kita kena pastikan pengharapan itu tercapai. Apa pengharapannya? Selain daripada ia adalah kementerian yang besar, yang essential, yang menjaga, saya suka guna perkataan ni Ihsan, iaitu from womb to tomb. Daripada dalam kandungan lagi, kesihatan kandungan, kesihatan ibu perlu dijaga sehinggalah ke akhir hayat itu. Kalau sakit pun kita kena jaga juga. Jadi itu menunjukkan bahawa di semua peringkat umur, di semua peringkat kehidupan itu, kesihatan itu amat penting. Jadi itu kita kena pastikan bahawa harapan itu adalah memenuhi kepada keperluan-keperluan yang diperlukan oleh rakyat, yang diperlukan oleh populasi kita untuk terus hidup sihat. Jadi bagi saya, yang kita kena faham tentang belanjawan, harapan dan belanjawan itu, of course, dalam keadaan yang macam tu, kita kena memastikan pertamanya ialah perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh kementerian itu haruslah yang optimum, yang terbaik mungkin. So dia termasuklah dari sudut contohnya fasiliti kesihatan. Jadi saya yakin bahawa ramai pun tahu di luar sana bahawa fasiliti kesihatan kita ada banyak of course, tapi ada juga di antara fasiliti kesihatan itu yang perlu diperbaiki. For example, kita selalu dengar klinik yang daif, klinik yang uzur, klinik yang itu pun menjadi satu keutamaan yang kita kena pastikan supaya rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik. Ada lagi beberapa perkara yang kita kena tengok ialah dari sudut selain daripada fasiliti, dalam sistem delivery perkhidmatan itu juga ialah contohnya apakah yang membolehkan supaya perkhidmatan kesihatan itu diberi secara yang terbaik mungkin. Keadaan-keadaan yang berlaku sekarang ni yang kita dengar sendiri, Ihsan pun sebut tadi contohnya tentang kesesakan Jabatan Kecemasan ED. Juga itu adalah satu keadaan di mana kita kena atasi, dan itu juga bukan, orang kata bukan cakap saja, tapi it has to come also with belanjawan. So inilah yang dikatakan tadi bahawa pengharapan-pengharapan yang saya kena letakkan ialah bergantung kepada apa yang kita perlu dalam
kementerian dan perkhidmatan kesihatan yang terbaik untuk rakyat. Jadi walaupun belanjawan itu adalah belanjawan yang kita selalu dengar besar dan mungkin di antara yang terbesar selepas daripada Kementerian Pendidikan, tetapi kalau kita tengok ia masih lagi dalam tahap yang belum mencapai kepada yang saya nak sebut sini, maksudnya yang sepatutnya ia diberikan kepada Kementerian Kesihatan. Kalau kita bandingkan, kalau boleh saya sebut sini Ihsan, sebenarnya apa yang kita lalui sebelum ini, dan saya lihat juga bagaimana bajet-bajet yang diberikan kepada Kementerian Kesihatan sebelum ini, dia hanyalah lebih kurang 2% daripada KDNK ataupun GDP. Tapi kalau kita bandingkan sebenarnya dengan negara-negara yang seperti kita, the middle income country ni, dia dah sampai 5%, ataupun ada juga yang lebih. Jadi kalau kita bandingkan begitu, dan kalau kita banding pula dengan statistik ataupun data-data yang kita ada, kita lihat bahawa Kementerian Kesihatan sebenarnya perbelanjaan merawat ataupun kita kata untuk memastikan, maksudnya perbelanjaan untuk kementerian sendiri adalah lebih kurang 5%. Kalau kita tengoklah tahun lepas. So maksudnya kalau kita dapat 2%, kita belanja 5%, dia adalah tidak seimbang. So ini adalah keadaan di mana saya rasa perlu, ialah kita faham dalam keadaan sekarang negara kita berdepan dengan orang kata hutang yang tinggi. Perdana Menteri pun dah sebut negara berdepan dengan hutang sekitar 1.3 ataupun kalau dimasukkan sekali ini ialah 1.5 trilion. Ini adalah satu jumlah yang besar dan kita faham bahawa dalam keadaan begitu kementerian untuk kita capai kepada apa yang kita harapkan, mungkin ada sedikit orang kata kegusaran kita tidak sampai ke situ, tapi kita kena kita kena fahamlah macam mana caranya untuk kita dengan bajet yang sebegitu, macam mana kita nak menyelesaikan ataupun kita nak meneruskan perkhidmatan yang kita berikan dalam Kementerian Kesihatan. Saya menarik bila doktor sebut mungkin ada dalam negara lain melepasi 5% daripada jumlah KDNK yang diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan. Bila doktor menyatakan bahawa tadi pastinya Kementerian Kesihatan atau apa sahaja perkhidmatan dalam KKM ini perlukan yang terbaik. Fasilitinya memang terbaik dan juga apa yang dilakukan hari ini rakyat pastinya meyakini apa yang disediakan oleh KKM. Tetapi mungkin unsur-unsur lain seperti yang doktor sebut tadi, kesesakan, lambat, susah nak dapatkan perkhidmatan, kena tunggu 2 ataupun 4 minggu. Doktor berada dalam lapangan sebagai seorang pegawai kesihatan. Doktor memahami denyut nadi rakyat bagaimana kesusahan dan juga kesusahan itu. Tetapi doktor, dengan adanya peruntukan, kita faham belanjawan ini besar. Apa yang doktor perlu lakukan dan juga perlu buat selepas ini dengan segala peruntukan yang ada untuk memastikan isu-isu yang doktor sebut sebelum ini sepanjang menjadi menteri ini dapat diselesaikan dengan kadar yang terbaik dan seterusnya rakyat faham, okey, kita dah selesaikan isu-isu seperti ini. Baik, seperti yang Ihsan sebut, sebenarnya latar belakang saya sebagai seorang pengamal perubatan menyebabkan saya perkara-perkara ini dekat di hati saya lah. Jadi dan juga cara macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Bila seorang doktor tu bila pesakit datang, apa yang kita buat? Kita bertanya kan, bertanya apa masalahnya sebenarnya datang jumpa saya. So maksudnya kita kena tahu komplain ataupun masalah apa yang dihadapi oleh klien kita. So hanya dengan cara itu barulah kita membuat diagnosis yang tepat. Jadi kadang-kadang saya betul kadang-kadang kita perlu mengambil masa sedikit untuk memahami permasalahan-permasalahan yang berlaku. Contohnya masalah kesesakan ED ataupun Jabatan Kecemasan. Dan saya nampak sebenarnya masalah seperti itu, contoh tadi kesesakan itu dia tidak hanya kesesakan saja. Jadi kesesakan itu dia ada berbagai faktor datang bersamanya. Contoh kita kata okey, kesesakan itu berlaku disebabkan oleh kemungkinan apa dia panggil ruang yang sempit untuk meletakkan pesakit. Okey, contoh. Itu di antara sebabnya. So apa yang kita perlu lakukan? Mungkin kita kena besarkan hospital tersebut atau fasiliti tersebut, perlukan peruntukan. Okey. Dan mungkin juga disebabkan kesesakan itu berlaku sebab kita tengok pesakit datang pada
maksudnya kan kita panggil, kita ada triage kan, kita ada green zone, yellow zone, kemudian ada red zone. Red zone ni untuk yang emergency lah, yang yellow ni antara dua lah, yang green zone cold cases. Kita nampak pesakit datang ramai, lebih 70% daripada pesakit yang hadir ke ED tu adalah sebenarnya boleh dirawat di klinik-klinik peripheral ni, di luar, macam di KK contohnya lah, di klinik kesihatan mungkin, atau dia orang kena jumpa GP. Jadi kuranglah kesesakan di ED yang sepatutnya kita hanya merawat kes-kes yang betul-betul emergency. Yang emergency ni macam-macam lah of course, tapi di antaranya macam contohnya accident lah, ataupun yang sakit jantung lah tiba-tiba, those are emergency cases. So kes-kes yang sebenarnya macam ni kita boleh sebenarnya dikan lah, ataupun kita hantar, ataupun mereka eloknya pergi ke mungkin di GPs atau di klinik-klinik yang apa ni orang kata, klinik-klinik yang di luar lah, peripheral clinic for example, bukan di hospital. Jadi bila kita nak buat tu, contohnya saya ada sebut hari tu, di antara langkahnya ialah extended hours. So bila kita buat extended hours, ada belanjawan di situ. Sebab kita kena, maksudnya doktor yang dah habis bekerja mungkin kena kerja kat situ, dia macam OT lah for example. So ada juga belanjawan kat situ kan. Ataupun kita nak hantar mereka ke klinik-klinik swasta, contohnya GP klinik. So dia kena ada timbal balik, kena ada kerjasama antara kerajaan dan juga mungkin swasta kan, ataupun dipanggil PPP lah, private public partnership. So itu juga memerlukan sedikit belanjawan untuk kita menyusun supaya pesakit kita dapat dihantar kepada mereka contohnya. So jadi tak ada isu yang tak ada berkaitan dengan belanjawan kan. Jadi semua isu itu berkaitan dengan belanjawan, dan apapun kalau masa saya sebut belanjawan itu tidak cukup, kita kena pandailah cara macam mana nak olah perkara itu. Begitu. Saya sebenarnya bila doktor sebut olah tu, ini dah ada kesediaan. Kalau cukup alhamdulillah, ataupun lebih alhamdulillah. Kalau tak cukup, kita ada kena plan B, plan C dan sebagainya. Betul. Doktor, bila menjadi seorang doktor ni, dia ada dua roh yang berbeza. Satu roh bersama dengan pesakit dan sebagainya, adalah satu lagi dalam suasana doktor sebagai seorang penyedia perkhidmatan. Meletakkan doktor sebagai mereka dalam kaki tangan penyedia perkhidmatan ini, pastinya ini juga besar cabarannya apabila nak berdepan dengan klien seperti yang doktor nyatakan tadi. Tetapi kebajikan di peringkat KKM, kaki tangan hospital dan juga klinik itu juga perlu diberi perhatian khusus dan juga perhatian besar. Ini juga memerlukan bajet yang besar dalam peruntukan untuk belanjawan 2023. Apa yang doktor boleh bukan janjikanlah, kalau janjikan ni nanti takut orang tuntut, tetapi yang doktor harapkan supaya kedua-dua belah ini, rakyat tadi doktor dah cerita, ini cerita berkaitan dengan KKM itu sendiri, doktor, nurse dan sebagainya. Apa yang doktor boleh pastikan selepas ini? So bagi saya dua-dua sangat penting. Okey, keperluan rakyat juga perlu orang kata dilihatlah. Okey. Begitu juga dengan pemberi khidmat lah. Pemberi khidmat ni maksudnya kaki tangan hospital. So kaki tangan hospital ni dia pelbagai lah. Okey, di kementerian tu satu hal lah. Kemudian di fasiliti-fasiliti kita. So, itu yang maknanya dia ada frontliners lah, the first liner, yang bila orang sakit, orang pergi ke hospital. Orang tak datang ke kementerian, orang pergi ke fasiliti. Okey. So apa yang ada di fasiliti? Siapa yang bekerja di fasiliti? Termasuklah doktor, termasuklah nurses, termasuklah pegawai pembantu perubatan, MAs, termasuklah orang kata even ambulance driver pun juga penting. Sebab kalau misalnya tak ada ambulance driver yang nak hantar contohlah daripada klinik kesihatan ke hospital pun jadi masalah juga, betul tak? So semuanya memainkan ada dia punya kepentingan dan tugasan masing-masing. Jadi bagi saya mendengar bahawa dan perkara ini saya tahu selepas daripada COVID-19 hari itu memang keadaan yang overburn, overstretch hours, semua maksudnya saya juga sebagai menteri, saya kena juga melihat kepada kemaslahatan dan kebajikan kepada petugas-petugas kesihatan ini. Sebab bagi saya, mereka lah yang sebenarnya boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik. Jadi tak ada orang yang kalau dalam keadaan penat dia boleh memberikan perkhidmatan yang terbaik. Jadi
sebab itu kemaslahatan dan kepentingan mereka juga perlu dijaga. Dan saya mendengar bahawa mereka memerlukan lebih ramai, jadi lebih ramai, maksudnya bukan mereka lah, maksudnya mereka satulah, saya sendiri pun melihat bahawa kita perlu kepada lebih ramai anggota-anggota untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik itu diberikan. Jadi sebab itu saya melakukan beberapa engagement, sebab bagi saya juga dah sebut dalam jawapan Parlimen hari itu, sebenarnya itu semua bukan hanya terletak bebannya kepada Kementerian Kesihatan, bahkan ia juga perlu dibuat kerjasama. I always believe yang ini, Ehsan, bahawa penyelesaian terbaik itu adalah sebenarnya memerlukan juga kerjasama atau dipanggil interministerial engagement atau interministerial solution and interagency. Jadi mereka ini juga memberikan sebenarnya input kepada perkara yang kita nak selesaikan tadi. Jadi sebab itu saya berjumpa juga dengan JPA ataupun SPA dan bercakap sendiri dengan Menteri Sumber Manusia, dan saya bercakap juga dengan MOF dalam engagement kita untuk memastikan bahawa kita mendapat yang terbaik. Sebab bagi saya, Ihsan, sebenarnya pembelanjaan kepada kesihatan itu adalah investment. Kan, sebab bila kita sihat, apa yang kita dapat impaknya. Bila sihat, kita menjadi manusia yang lebih produktif. Jadi produktif itu untuk apa? Untuk menambah ekonomi negara. Betul. Untuk menambah untuk mengurangkan beban negara. Sebab apa kurangkan beban negara? Sebab bila orang sakit, orang ke hospital. Bila ke hospital, kita kena rawat. Kena rawat, kita perlukan ubat. Kita perlu buat investigation. Semua itu adalah keuangan. Jadi itu yang saya cuba sampaikan juga kepada rakan-rakan yang lainnya, iaitu kementerian-kementerian lain, bahawa jangan fikir bahawa kementerian ini bila kita minta bajet itu dia satu yang betul suka sebab keadaan kita ni, tapi bila kita fikir bahawa itu adalah investment dan baliknya pula adalah kepada negara, dan insya-Allah benda tu akan jadi lebih baiklah. Betul, besar logiknya doktor. Bila doktor sebut begitu, tak kisahlah kementerian mana pun, kalau tak ada kesihatan yang baik, produktiviti itu mungkin menurun. Ini sangat penting apabila kita bercakap berkaitan dengan isu kesihatan dan sebagainya. Doktor mungkin beberapa bulan telah berada dalam Kementerian Kesihatan dan melihat sendiri bagaimana perjalanan kementerian itu, khususnya mungkin peruntukan terdahulu dalam Kementerian Kesihatan. Bagaimana doktor melihat kepada mungkin yang sebelum ini, kenapa perlu ada penambahbaikan ataupun penambahan dalam peruntukan untuk 2023 kali ini berbanding dengan peruntukan pada tahun-tahun terdahulu, doktor? Baik, dalam masa 2 bulan ni bila saya dah berada di kementerian, seperti yang saya sebutlah, maknanya kita dah mula tengok komplain, bukan komplain lah, permasalahan-permasalahan, dan kita buat diagnosis lah. Kita buat diagnosis dan kita tahu apa sebenarnya prioriti kepada cara untuk kita menyelesaikan mungkin masalah yang long standing lah, long standing issues tu, kan. Dia sebenarnya kita tak boleh, kita pun tak ada magic, orang kata magic stick macam tu, kita tak ada. Tetapi maksudnya dia kena kreatif lah, di samping kita berusaha untuk mendapatkan bajet yang lebih. Dan dalam keadaan itu saya lihat macam contoh ramai bila masuk je berjumpa dengan, of course, rakan-rakan ahli parlimen yang kata klinik di kawasan saya macam ni ada masalah ni, bila Kementerian Kesihatan nak ni. So di antara perkara yang penting juga ialah tentang fasiliti, for example. Jadi saya yakin sebenarnya bila kita melihat tentang fasiliti yang uzur atau fasiliti yang daif ini, sebenarnya saya rasa kita perlu sebenarnya memberikan perhatian as compared untuk kita membina hospital-hospital yang baru. Betul, hospital yang baru juga perlu, ya. Saya tak kata benda tu tak perlu, tapi hospital yang sedia ada ni, Ehsan, sebenarnya dekat situ dia dah ada dia punya perkara-perkara yang dia dah ada, contohnya manpower. Dia dah ada doktor kat situ, dah ada nurses kat situ, dah ada jawatan-jawatan lain di situ. Jadi yang kita nak perlu bantu ialah kita perlu bantu dari sudut mungkin kalau uzur daif, naikkan taraf. Baik pulih. Jadi dia pun dalam keadaan yang lebih selesa. Kalau tak stres, kan. Betul. Macam saya sebut tadi. Adalah sakit, stres pula, rakyat nak datang pun takut, kan. Jadi mereka yang bekerja pun tak selesa. So these are the things yang kita kena bagi
tumpuan juga dan keutamaan. Jadi insya-Allah pada kali ini kita telah mengedepankan bajet untuk baik pulih lah, untuk baik pulih kita bagi keutamaan, dan kita haraplah insya-Allah MOF melihat dari sudut itu. Dan di antara yang lain juga, contohnya bagi saya untuk menaik tarafkan itu, for example kita lihat dalam zaman orang kata teknologi ni, Ihsan. So apa yang perlu kita buat, orang selalu sebut kita kena ride upon the technology. So digitalization ataupun sistem juga penting untuk memastikan, sebab bila kita ada sistem, kita boleh membantu kerja-kerja yang lain dengan baik. Apa dia sistem? Contohnya of course sekarang ni kementerian dan di hospital sudah ada sistem-sistem yang telah sedia ada, tapi mungkin sistem itu agak lama, perlu ditambah baik modulnya. Mungkin contohnya peralatan juga mungkin dah lama, mungkin jenis yang bukan space, apa dia panggil, dia bukan laptop yang terkini mungkin, yang tak compliant lah, for example. So iaitu perlu ditukar perantinya. Those are the things yang saya lihat kalau kita boleh tambah baik dari sudut sistem dan juga servis itu, saya rasa insya-Allah juga itu akan membantu jugalah beberapa perkara, contoh kesesakan dan sebagainya. Sebab kadang orang tunggu lama kan nak dapat nombor, nak dapatkan ubat. Kalau ada sistem, dia quite fast, lagi cepat insya-Allah. So itu di antaranya lah, banyak lagi sebenarnya yang kita lihat sebenarnya perlu dilakukan penambahbaikan lah dalam sistem kesihatan kita. Inisiatif besar yang YB lakukan, termasuk contohnya kertas putih kesihatan, 7 langkah untuk pastikan bahawa tidak berlaku kesesakan di hospital dan juga klinik kesihatan. Dan ini juga doktor memerlukan peruntukan tambahan untuk belanjawan 2023 ini. Dah tentunya. Ya. Jadi itulah maksudnya 7 langkah tu saya dah sebut, di antaranya ada dalam tu. Macam kertas putih pun sama juga. Ialah pelbagai kertas lah sebenarnya, daripada menteri-menteri yang lepas pun pelbagai-bagai langkah atau plan tindakan yang dilakukan. So plan-plan tindakan itu of course untuk bangunkan satu sistem ataupun satu plan yang inklusif dan juga eksklusif, dan dia memerlukan of course peruntukan juga. Contohnya di antara kalau Ehsan dah sebut tadi contoh kertas putih. Apa dia tentang kertas putih? Dia ada banyaklah perkara. Kertas putih ni dia satu plan yang macam saya sebut eksklusif dan dalam jangka masa yang panjang 15 tahun. Jadi dalam masa 15 tahun apa yang nak diperbetulkan? Apa perkhidmatan yang kita rasa yang terbaik untuk rakyat? So dalam keadaan itu, daripada servis perkhidmatan kesihatan, termasuk yang tadi saya sebut facility digitalization dan sebagainya, penjawatan dan sebagainya, ada juga perkara-perkara lain yang juga tidak kurang pentingnya bagi saya ialah contohnya kesihatan promotif ataupun kesihatan primary care. Yang ini juga penting sebab semakin lama kita lihat, khususnya selepas COVID ini, di antara sebab-sebab kesesakan itulah jumlah pesakit yang semakin ramai yang hadir ke fasiliti kesihatan. Jadi kenapa rakyat kita tak sihat? Jadi kita kena balik semulalah untuk jadikan mereka tu sihat. Jadi dia perlu kepada program-program yang mungkin meningkatkan strengthen the primary care contohnya. So itu juga perlukan peruntukan kewangan. Kita nak gerakkan kita punya petugas untuk berjumpa rakyat, buat program-program menyedahkan rakyat, itu juga perlukan peruntukan. Banyak lagi lah. Dan tak habis cerita. Bila bercakap dengan seorang doktor ni kan, semua isu boleh didiagnose ya. Kalau kita nak diagnose, pertama-tamanya isu berkaitan dengan peruntukan, apa yang perlu buat dan sebagainya. Kita kena tahu dulu apa masalah dan juga bagaimana untuk kita selesaikan. YB, kalau saya boleh tanya kepada YB, mungkin harapan bila buat bajet ni ialah setiap menteri ada harapan dia dan juga nak pastikan yang terbaik untuk kementerian dan sebagainya. Kalaulah ada persen mungkin kenaikan daripada yang terdahulu, berapa peratus yang YB harapkan Kementerian Kesihatan dapat peruntukkan tahun ini daripada belanjawan sebelum ini? Terbaiknya 5% lah kan. 5%, terbaiknya. Tapi saya rasa kalau misalnya kita dapat naikkan dalam 3% tu agak selesa untuk kita melihatlah jangka masa pendek lah untuk memperbaiki apa yang ada dan maju ke depan lagi dengan sistem perkhidmatan kesihatan kita. Apa yang doktor boleh katakan kepada masyarakat dan juga rakyat untuk
memanfaatkan sepenuhnya inisiatif yang akan diperkenalkan nanti? Baik, inisiatif ni memang banyaklah sebenarnya ya. Di antara yang saya sebut tadi, sekarang ni kita nak supaya rakyat menjadi sihat kan. So inisiatifnya ialah kita akan memperkenalkan, baru ni saya turun juga ke lapangan di Johor Bahru tu, kita buat wellness hub ya. Wellness hub itu kita letak di hospital. Itu pertama kalinya di Hostel Sultan Aminah Johor Bahru tu, itu adalah center yang pertama kita buat. Walaupun kita ada juga di klinik-klinik yang lain ya. Tapi ini hospital. So kalau harapan saya, kalau misalnya kita dapatlah memperkenalkan inisiatif ni supaya rakyat boleh mengambil peluang untuk program-program, contohnya di situ kita perkenalkan, for example macam mana cara perkhidmatan untuk berhenti merokok. Kita ada lakukan di situ. Perkhidmatan macam mana cara untuk obesity bukan cara untuk obesity untuk dapatkan berat badan yang orang kata optimum untuk seseorang ya, itu juga kita adakan. Mental ataupun perkhidmatan dari sudut counselling juga ada di situ. Jadi macam-macam kita perkenalkan di wellness hub itu. Jadi kalau misalnya insya-Allah inisiatif ini kita laksanakan di hospital-hospital yang lain ya, untuk rakyat di luar sana boleh, ataupun komuniti lah yang berdekatan dengan hospital boleh mengambil peluang itu untuk bersama-sama ya, mainkan peranan di situ. Inisiatif lain yang saya rasa ialah juga penting, yang insya-Allah kita harap adalah berita-berita baik nanti, kalau kita dapat mengurangkan beban kepada rakyat lah dari sudut contohnya dari sudut perbelanjaan dia terhadap perubatan ya. Jadi ini again kita kena tunggu juga bajet tu, tapi insya-Allah saya haraplah ada yang dia masih lagi rahsia, tapi insya-Allah kita harap kita dapat memberikan yang terbaik untuk rakyat. Sekurang-kurangnya tadi saya juga dah sebut, kita dapat mengurangkan contohnya kesesakan, kita decant patient ke private clinic dan perlukan sedikit kewangan di situ itu, dan kita cuba perkenalkan satu inisiatif baru. Nanti tunggu, hopefully kita akan dengar nanti pada hari Jumaat, dan itulah adalah di antara perkara-perkara yang kita harapkan kita dapat peruntukan daripada MOF lah untuk kita laksanakan. Bila kita bercakap berkaitan dengan kesihatan, ialah pastinya ia adalah hal berkaitan dengan produktiviti. Sihat itu juga membentuk bagaimana ia berlakunya kreativiti. Besar harapan untuk kita pastikan sektor kesihatan ditambah baik untuk hari ini dan untuk rakyat nanti. Sekian dulu. Terima kasih doktor, terima kasih kepada anda semua. Sekian dulu Agenda Awani. Saya Sanhaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.